Iran telah mencetuskan krisis yang lebih besar di Selat Hormuz apabila menyerang kapal-kapal yang berkaitan dengan India selepas membenarkan laluan. Dan ini telah meletakkan New Delhi dalam satu pilihan yang sukar dan jarang berlaku. Pada awal pagi Isnin 20 April 2026, insiden ini tidak lagi sekadar satu episod dalam perang serantau, tetapi telah menjadi ujian langsung terhadap kekuatan, kredibiliti dan tindak balas. Apa yang berlaku adalah mudah tetapi serius. Kapal-kapal India cuba melintasi laluan selepas menerima kebenaran, tetapi akhirnya diserang. Pihak yang terlibat secara langsung ialah pengawal revolusi Iran, kerajaan Iran, India dan Amerika Syarikat yang terus mengetatkan sekatan dan meningkatkan tekanan ketenteraan di rantau ini. Di manakah kejadian ini berlaku? Di koridor paling berbahaya di dunia, antara Teluk Oman dan Selat Hormuz. Dan mengapa perkara ini sangat penting? Kerana apabila Iran menyerang kapal-kapal dari negara yang sebelum ini masih mengekalkan ruang dialog, ia menunjukkan kepada dunia bahawa mereka sudah tidak mampu lagi mengekalkan rantaian perintah yang jelas. Reaksi India menunjukkan bahawa keadaan ini telah melampaui batas. Reuters melaporkan bahawa India telah memanggil Duta Besar Iran di New Delhi dan menyatakan kebimbangan yang mendalam selepas serangan ke atas dua kapal berbendera India pada hari Sabtu. Tindak balas masih bermula di bidang diplomatik, tetapi dengan nada yang jauh lebih tegas daripada kebiasaan. Dan di sinilah terletaknya inti utama cerita ini. Apabila sebuah rejim membenarkan laluan dan tidak lama kemudian tenteranya sendiri atau pasukan yang berkaitan dengan aparat keselamatan melepaskan tembakan, masalah itu bukan lagi sekadar pencerobohan luar tetapi menjadi isu ketidakteraturan dalaman. Secara praktikal, gambaran yang timbul ialah sebuah rejim yang berkata satu perkara, melakukan perkara lain dan menolak saluran toleransi lama hingga ke ambang kehancuran. Inilah sebabnya mengapa baris tajuk itu mempunyai makna politik. Serangan ke atas kapal-kapal India bukan sahaja mendorong kepada protes diplomatik. Ia membuka ruang untuk sesuatu yang sehingga baru-baru ini kelihatan tidak mungkin. Pendirian India yang jauh lebih tegas dalam mempertahankan pelayaran, keselamatan tenaga dan kehadiran strategiknya di laut. Masih belum ada pengesahan terbuka mengenai tindakan ketenteraan besar-besaran oleh India dan perkara ini perlu dinyatakan dengan jelas. Namun tafsiran yang semakin kuat ialah New Delhi sudah pun dipaksa. Apabila India memanggil utusan Iran dengan segera, mempertegas kenyataan dan memantau laluan yang penting. Ketika diserang, mesejnya ialah kos untuk terus bertolak ansur dengan tindakan spontan Iran telah menjadi terlalu tinggi. Inilah pendirian yang tidak dijangka akan menjadi semakin kuat secepat ini. Pada masa yang sama, Amerika Syarikat terus meningkatkan tekanan dan ini mengubah keseluruhan dinamik krisis. Washington telah mengesahkan penahanan sebuah kapal kargo Iran yang menurut pihak Amerika cuba untuk memecahkan sekatan. Gencatan senjata sekali lagi berada dalam zon berisiko dan Teheran sudah memaklumkan bahawa mereka tidak mahu mengambil bahagian dalam perbincangan baru selagi sekatan berterusan. Dan kenapa? Kerana Iran cuba menggunakan Hormuz sebagai tekanan, manakala Amerika Syarikat menganggapnya sebagai pemerasan maritim yang perlu dihentikan sebelum ia menjadi kebiasaan. Satu lagi perkara penting ialah episod ini menguatkan lagi syak wasangka tentang perpecahan dalam sistem Iran itu sendiri. Ia menunjukkan terdapat percenggahan versi antara para perunding, aparat tentera dan suara keras rejim dengan tanda-tanda bahawa satu pihak mahu memudahkan laluan itu, manakala pihak lain bertindak untuk menutup semuanya secara paksa. Percanggahan terbuka antara membenarkan laluan dan kemudian menyerang kapal ditambah pula dengan keengganan Iran untuk mengesahkan kehadiran dalam rundingan baharu memang menguatkan persepsi ini. Iran nampaknya terperangkap antara puak-puak, ketakutan dalaman dan radikalisasi. Dan sebuah rejim yang berpecah dalam tahap peperangan seperti ini biasanya lebih berbahaya kerana bertindak balas secara tidak konsisten. Dalam bidang ketenteraan, tekanannya juga semakin meningkat. Reuters sudah pun melaporkan kehadiran kapal induk Abraham Lincoln di kawasan itu dan beberapa minggu kemudian mencatat bahawa Gerald Ford beroperasi di medan perang tersebut. Sementara George H.W. Bush disebut sebagai pengganti Ford selepas masalah di atas kapal. Dengan lebih banyak aset tentera laut, lebih banyak logistik dan gencatan senjata yang hampir tamat, Washington mungkin akan kembali dengan lebih kuat daripada sebelumnya. Amerika Syarikat tidak mengurangkan tekanan, mereka sedang mengumpul pilihan. Dan inilah sebabnya serangan ke atas kapal India adalah sangat serius. Ia berlaku tepat ketika ruang untuk kesilapan oleh Iran semakin kecil berbanding sebelum ini.
Akhirnya, jawapan kepada soalan-soalan utama menjadi jelas sepanjang krisis ini. Apa yang berlaku ialah serangan oleh Iran terhadap kapal-kapal India di laluan paling sensitif di dunia. Siapa yang menyalakan api politik dalam hal ini ialah pengawal revolusi sendiri dengan mengubah laluan yang dibenarkan menjadi perangkap. Bagaimana? Dengan arahan yang mengelirukan, sekatan, intimidasi, dan tembakan terhadap kapal-kapal awam. Dan kenapa? Kerana rejim Iran cuba untuk terus hidup dengan menimbulkan ketakutan di laut sementara menghadapi tekanan dari luar dan tanda-tanda kemerosotan dalaman. Cuma tindakan ini boleh memakan diri sendiri. Dengan menyerang kapal-kapal India, Teheran bukan sahaja memperbesar krisis dengan sebuah negara Asia yang besar. Ia membantu mendorong India, Amerika Syarikat dan pihak lain untuk memberikan tindak balas yang lebih tegas, lebih terkoordinasi dan jauh lebih berbahaya kepada rejim itu sendiri.